Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk satu lagi sesi podcast KKPS lah, podcast KKPS. Tajuk kita hari ni dia macam sensasi sikit. Event management, event operation, ada masa depan ke? So, kita nak tengok bersama panel yang kita jemput khas dari program Sijil Pengendalian Acara. Bersama-sama saya adalah Ketua Program Sijil Pengendalian Acara, iaitu Cik Fakhrul dan saudari. Saudari bukan puan. Saudari Ena. Ya, saya kenalkan dulu Ena lah. Ena adalah pelajar semester 4 yang akan pergi ke latihan industri pada bulan Ogos ni. Jadi tak naklah perkenalkan diri sangat daripada pihak saya. Saya minta Cik Fakhrul untuk kenalkan diri dulu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih atas jemputan untuk sesi podcast kali ini. So, saya kenalkan diri, nama saya Muhammad Fakhrul Muhammad Isa. Saya merupakan ketua program Sijil Pengendalian Acara, dan saya juga merupakan lepasan SPM daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Selangor, bidang juga kejuruteraan awam. Dulu dipanggil Kuala Selangor, Batam Juntai. Betul. Dekat Batam Juntai. Sekarang dah tukar dah, Bestari Jaya. Bestari Jaya. Nama pun dah sedap. Betul. Dan untuk diploma saya dalam bidang office management. Office management, okey. Dan bidang ijazah sarjana muda saya dalam bidang event management. Okey. Daripada masa dekat Kuala Selangor tu ambil apa? Kejuruteraan awam. Dari kejuruteraan awam. Lepas tu okey, yang ini saya rasa macam menarik untuk kita explore seterusnya. Tak apa. Ena pula. Nama saya Nuina Syamiza. Saya merupakan pelajar Sijil Pengendalian Acara yang bakal menjalani latihan industri pada bulan 8 nanti. Saya merupakan lepasan SPM di Sekolah SMK Sultan Abdul Jalil Shah, dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran saya di College Community Pasir Salak. Sekolah SMK Sultan Abdul Jalil Shah dekat dengan rumah saya tu? Ya, betul. Anak sulung saya sekolah situ, kenal kot? Saya pernah satu kelas dengan dia. Okey, so maknanya Ena adalah penduduk tempatan yang memilih untuk belajar di College Community Pasir Salak. Tapi saya nak balik pada Cik Fakhrul tadi. Daripada kejuruteraan pergi ke office management. Kejuruteraan tu kita tahulah apa benda. Betul. Dia punya teknikal je. Tiba-tiba pergi kepada management. Kenapa? Itulah, soalan ni pun saya selalu ramai juga selalu tanya. Tapi sebenarnya benda ni jawapan saya satu je, dia jiwa lah. Kan kena pada jiwa. So masa kejuruteraan awal tu saya dah dalam 2 tahun. Saya rasa macam tak kena, ataupun mungkin competition yang ada dalam sektor ni kan, bahagian tu. So bila dah jumpa event ni, saya rasa jiwa saya lebih kepada situ. Tapi masa tu tak tahu lagi event ni kan. Tapi macam mana boleh terfikir untuk explore ni untuk ambil diploma? Macam mana? Saya suka yang itulah, daya ingin nak explore tu. Betul. Dia sebab muda kan yang tu kan, kita nak mencuba je. So masa diploma tu pun saya mencuba juga course saya, walaupun parents saya pun dah advise untuk sambung juga pada bidang yang sama kan, tapi saya cuba juga. So dalam diploma tu pun saya masih lagi explore. Kan daripada office management tu saya masih lagi explore. Saya pun terjumpalah event management. Terjumpa event management. Daripada office management tukar ke event management. Adalah dekat-dekat sikit perkataan management tu. Adalah dekat-dekat. Dan sambung sarjana muda dalam event management. Yang tu macam mana pula? Office, event? Office ni masa mula-mula saya masuk tu, dia mau pada melahirkan sekretari. Kerja-kerja pejabat. Saya ingat lagi satu masa tu kita buat perjumpaan, pensyarah saya, koordinator saya cakap, awak tak rasa seronok ke nanti dah besar, awak dah bekerja nanti, awak duduk satu table meeting dengan datuk-datuk. Dia punya bayangan masa depan tu. Tapi masa tu saya fikir, kenapa saya jadi sekretari sedangkan saya boleh jadi bos kat situ untuk bercakap. Yang ini macam something new untuk kita explore kan. So bila semua orang angkat tangan, saya suruh angkat tangan. Sebab saya dah nampak. So lepas tu bila semester 2 saya nampak event management. So saya rasa kat situlah peluang saya untuk saya rasa jiwa saya di situ. Betul. Kan? Betul. So Ena macam mana? Sekolah Menengah Sultan Abdul Jalil Shah, ada form 6, betul? Lepas tu kalau kita nak kata di College Community Pasir Salak, katalah Ena ni manja kan, tak nak keluar, memang nak berkepit bawah ketiak mak. Jadi College Community Pasir Salak ada 4 program. Kenapa pilih event? Masa mula-mula orang lain mohon UPU, saya dapat je form 6.
Tapi saya tolak juga sebab saya masih lagi tak jumpa apa yang saya nak masuk, nak belajar. Lepas tu kakak saya alumni College Community, bidang khusus SPK. SPK sini? Ya, betul. Oh, okey. Jadi lepas tu saya tak minat dengan tu. Jadi saya cari lagi explore dan saya jumpa CJ Pengenalan Acara. Jadi macam saya tanya kakak saya, CJ Pengenalan Acara tu macam mana? So dia cakap nanti ada satu majlis, kamu akan uruskan macam tu. Okey. Jadi lepas tu saya macam okey, masuk dulu. Masuk dan masuk kat sekolah dulu saya merupakan pembimbing rakan sebaya. Okey. Jadi banyak sertai program-program tu. Jadi dekat college ni saya macam nak explore lagi apa tu acara, apa tu majlis. Jadi kat situ saya dah boleh dapat tahulah. Okay, maknanya target market kita adalah pembimbing rakan sebaya. Ya, betul. Kan, maksudnya mereka ni memang dah ada jiwa, sudah pun didedahkan kepada pembimbing rakan sebaya, degree, dan dah sambung pun dah habis semester 3. Sekarang Ina nak pergi ke latihan industri. Apa? Kalau saya tanya tahap persediaan untuk pergi ke latihan industri tu, bagaimana banyak bersedia tu? Dari segi saya sedia mengenal company tu. Dari syarikat tu tentang apa. Yang syarikat yang saya start ni adalah tentang daripada wedding, perkahwinan, dan bukan juga perkahwinan, dia malah ada juga majlis yang lain yang dia uruskan. Jadi saya kat situ macam berminat untuk ke arah itu. Kat mana ya company? Di Manjung. Di Manjung. So berulang? Saya akan duduk dengan kakak saya. Okey. Berdekatan dengan company tu. Okey. Jadi senang untuk pulang balik ke rumah. Okey, tadi Cik Fakrul dah daripada ijazah diploma office management, kemudian ke event management. Lepas tu sekarang dah berpindah ke satu dunia baru pula. Dah ada ijazah event management, dah jadi pendidik pula dalam bidang pengendalian acara. Betul. Macam mana boleh terlompat ke dalam bidang pendidikan ni? Macam yang saya dah berkongsikan sebentar tadi kan, minat event. Tapi pun sama juga masa PKP pun industri event memang banyak cabaran. Banyak efek daripada PKP. Betul. Jadi dalam sama benda yang sama, minat dan doa mak kan kita sampai ke sini nak jadikan seorang pendidik. So sampailah kan ni. Tapi saya rasa menarik juga jadi sebagai pendidik dalam event ni. Dia ada cabaran dia. Dia lain cara dia bila kita buat event lain, bila kita nak mendidik pun lain. Suasana dia sangat lain. Buat event, niat dia adalah untuk menarik sebanyak-banyak perhatian daripada crowd. Betul. Kita nak serve orang. Nak serve orang. Nak mendidik ni kita serve orang, tapi kita nak tengok output dia ialah orang yang kita ajar tu faham apa yang kita sampaikan. So kita break dulu untuk separuh masa yang pertama ni. Kita akan sambung lagi. Kemudian dengan topik kita event management. Ada masa depan ke tak? Event management, event operation, ada masa depan atau tak? So kita sambung untuk blok yang kedua. Dah ada pengalaman belajar, macam Cik Fakrul dah ada pengalaman bekerja, dalam banyak-banyak pengalaman dalam event management yang orang ragu-ragu kan, ada masa depan ke tak? Kan dalam banyak-banyak pengalaman ni, apa pengalaman yang paling tak boleh dilupakan? Yang terpaling best, yang terpaling tak boleh dilupakan, tak best lah. Macam mana Ina? Pengalaman yang paling best lah, saya dapat keluar untuk uruskan satu majlis, satu acara. Okey. Macam pada SEM 1 saya uruskan acara untuk ke Escape. Saya uruskan acara dari mula sampailah balik dengan kawan-kawan saya. So maksudnya Escape tu dekat Pening? Ya, betul. Betul? Maknanya perancangan tu bermula daripada buat kertas kerja? Ya, betul. Lagi? Kertas kerja, pembincangan antara tim, daripada anggaran kos,
dari untuk sewa penginapan. Dari bukan saja kami pergi ke Escape, tapi sebelum tu kami ke UiTM di Penang untuk menjalani latihan amali etiket meja makan. Itu pengalaman yang pertama pergi Saya ke suka tentang kos yang Ina cakap tu. Nanti saya akan sambung dekat situ. Tapi nak tanya Cik Fakrul, apa dia lagi pengalaman-pengalaman yang tak boleh dilupakan di sepanjang kita ambil dari segmen mula jadi pendidik tu, mengajar pelajar-pelajar kita dalam bidang event ni. Kalau nak kata pengalaman tu banyak sebab diorang kan banyak kerana kita pun betul. Kita memang ada banyak pengalaman. Cumanya bila dalam SPA ni daripada semester 1 sampai 3 ke 4 kita kira memang macam saya cakap tadi, saya mendidik diorang bekerjasama dan dalam satu family dan diorang memang sebenarnya saya menerapkan supaya mereka menjiwai apa yang diorang belajar. Sebab tu bila diorang buat satu acara, bila nak berpisah diorang akan sedih, diorang akan menangis. Maknanya bagi setiap event, bila habis event tu memang dia akan ada satu perasaan syahdu. Saya rasa itu satu pengalaman yang manis sebab saya tengok diorang bekerja dalam satu family. Betul. Maksudnya jiwa tu sampai kan, bila diorang boleh menangis, nak berpisah pun menangis, dah cuti SEM pun datang kolej. Maksudnya dia dah jatuh cinta dah dengan kos dia. Antara saya rasa pengalaman yang menarik ni bila lagi-lagi sebagai ketua program ni, saya merancang program untuk pelajar. Macam sebelum ni ni saya promote sekali lah. Macam sebelum ni saya ajar orang untuk sesi fotografi kita ambil on ground dah. Dah tak cukup on ground, kita naik, kita pakai drone. Okey, nanti dulu sekejap. Dia on the ground tu maknanya memang pakai kamera biasa. Betul. Okey, yang pakai drone tu cerita detail pakai sikit. drone. Okey, kolej kita ada drone. Kita ada 2 unit lah. College Community Society ada drone 2 unit. Betul. Dan kita bukannya kita sekadar tunjuk, kita bagi pelajar hands on, terbang lah. Kita ada kawasan yang lapang kat sini kan. So semester lepas saya dah fikir kat bawah dah, kat atas langit pun dah. So semester lepas saya letak dorang bawah laut pula, dalam masuk dalam laut ambil pula. gambar. Sekarang ni kita dah fikir untuk pemasukan baru ni. Okey. Kat udara kita tengah rancang lagi. Mungkin terjun Kat atas dah, kat bawah laut, air semua dah. So itu saya rasa satu pengalaman menarik lah kita dapat. Dan diorang pun bagi idea yang kreatif. So untuk kerja orang muda ni, diorang banyak idea kreatif. Cik Fakrul kurang muda lah. Saya macam nak habis muda. Okey, tadi sebalik kepada kos. Kos tu maknanya ringgit. Ringgit yang dibincangkan untuk buat satu-satu program. Maknanya pelajar-pelajar event ni sudah pun tahu dah bagaimana nak evaluate, nak menilai duit tu bila nak buat satu-satu program. Yang ini adalah satu kelebihan sebab bila kita keluar ni sebenarnya kita belajar, kita nak bekerja, kita nak dapatkan ringgit Malaysia tu lah, betul. Tapi pelajar-pelajar ini sudah didedahkan. So macam mana Ina nampak macam menguruskan bajet bagi satu-satu program tu, bagaimana dia memberi pengajaran kepada kehidupan? Saya dapat aturkan dari segi pada kos dengan event tu untuk kehidupan saya. Jadi saya boleh relatekan, pas ni saya bolehlah kira kos pembelanjaan saya setelah belajar pembelanjaan daripada buat bajet untuk buat event, satu event macam tu. Jadi dalam hidup saya pun saya boleh anggarkan saya punya pembelanjaan dalam kehidupan seharian. So maksudnya kalau nanti tiba-tiba ada orang kata, Ina tolong buatkan saya nak majlis, nak bersara katakan. Dah ada lah dalam kepala kan, nak buat berapa, nak soalan nak tanya orang nak buat tu kan, nak buat berapa ramai, berapa menu. Adakah menu? Saya tanya soalan random je tu. Baru-baru ni kakak saya akan bakal kahwin. Okey. Kakak saya suruh saya uruskan bajet tu dengan atur cara majlis tu sendiri. Sebab dia kata kamu kan dah belajar tu, mesti kamu akan tahu macam mana nak uruskan sebuah majlis perkahwinan dia nanti. Wow, yang tu anggarannya bila kan? Clap. Pada bulan September ni, 16 September Hari Malaysia. 16 September. Tak lama lagi. Ya, betul. Kan yang ni dah bulan 7. Kan sangat menarik. Lagi apa? Pengalaman pahit? Ada pengalaman pahit? Pengalaman pahit tu, dia bukan pengalaman pahit, tapi dia macam Pengalaman yang beri pengajaran? pengalaman yang baru dekat KGKT. Okey, itu adalah pertama kali saya menyertai dengan rakan-rakan saya sebuah konsert. Okey, saya jadi floor
flow manager. Flow manager. Flow manager, flow stage management. Okey. Jadi kat situ kita kena uruskan mikrofon tu dengan cepat untuk peserta yang lain. Untuk transisi dari satu peserta ke peserta yang lain. Jadi kat situ saya agak tak ada pengalaman. Jadi kat situ agak kelang kabut sedikit. Jadi lepas mula-mula agak kelang kabut, tapi selepas dah selesa dengan keadaan, saya dapat tangkap lah dengan keadaan tu, dengan masa pergerakan yang yang sebenar lah. Betul. Saya rasa memang mencabar jugalah KGT tu, dia malam kan. Salah step dekat luar pun tak boleh nak buat preparation, sangat gelap kan. Kita ada spotlight ke? Tak ingat malam tu. So bila dah habis tu, apa perasaannya? Rasa macam wah, lega dah. Lega dah? Dah selesai dah jalan tu, dah jalan pun konsep tu, dan konsep pun jalan dari awal sampai akhir dah habis dengan sempurna. Kalau kita cakap level kepuasan hati menganjurkan program tu, berapa? Dari 1 sampai 10, berapa yang nak bagi? 10 lah, sebab saya tak pernah menyertai konsep tu, tapi walaupun konsep tu baru untuk saya, agak puas agak untuk saya. Menarik dia memang, saya tak tahu Cik Fakrul, peralatan yang kita ada terlalu canggih ataupun kita ada equipment yang advance. Macam mana Cik Fakrul menyatakan yang event di Kolej Komuniti Pasir Salak ni memang adalah satu kelebihan untuk siapa-siapa pun yang nak sambung belajar? Betul. Kenapa saya katakan event di Kolej Komuniti Pasir Salak ni macam ni dia adalah banyak kelebihan dia. Satu lubuk ilmu, satu lubuk peluang yang sangat besar. satu lubuk peluang lagi advance. Okey. Bila kita kata rugi tu, bukanlah rugi tak menyertai. Rugi sebab kita terlampau banyak equipment yang mana kita pernah jumpa orang industri, dan orang industri kata ini level-level pro ni, Alat-alat yang kita ada, okey faham? Spek dan dia dia. pun tak expect macam mana Kolej Komuniti Pasir Salak boleh dapat barang-barang macam ni. Jadi itulah peluang untuk student nak dapat merasai benda tu. Sebab masa zaman saya belajar tu, tak ada, kita kena sewa kat luar ataupun kita kena pergi kat luar belajar untuk hands on benda tu. Hands on. Dan Tapi kat sini alat-alat ada. tu dah ada dekat sini. Betul, kita ada secukupnya. Secukupnya. Satu lagi bak kata pemain industri, alat yang kita ada advance, High spec dia juga. very high spec. So maknanya kalau pelajar-pelajar ni pergi masuk industri, pada bila masa je mereka boleh adapt dengan Betul. cepat. Itu kan Betul. yang kita nak. Dia beritahu. Betul Ina? Betul. Kan? Dengan- You don't drop my water face. Ya, sebab dengan pengalaman ada dekat kolej komuniti ni, saya boleh bawa ke luar. Bukan saja dekat latihan industri, mungkin tempat kerja ke, ataupun macam dekat macam majlis perkahwinan kakak saya dapat pengalaman tu ke bawa ke majlis kakak saya pula. Dia macam, kalau macam mereka ni bila dah apply kan benda ni, kalau macam yang pengiktirafan berdasarkan pengalaman tu, mereka akan buat folio kan. So maknanya kalau macam ni, saya suggest buat folio juga untuk event kakak tu kan. Jadi boleh jadi satu profil. Betul, buat portfolio sendiri, betul. Kan. Maksudnya lepas ni kalau nak register company, dah ada folio sendiri, dah pernah pun buat event tu kan. Menarik. So kita break lagi untuk ke sesi yang seterusnya. Sesi yang seterusnya ni dia lagi panas, sebab saya nak tanya soalan-soalan yang agak trigger sikit lah. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali lagi untuk blok yang terakhir bagi topik event management, event operation, ada masa depan atau tak. Tapi sebelum tu saya nak pergi tengok dekat live kita ya. Kita ada live juga di TikTok sekarang. Handsome pensyarah baju biru tu, kita tunggu. Semua pelajar event, spa, semua di list dapat anugerah pengarah. Ulas sikit ketua program. Semua pelajar event dapat anugerah pengarah. Macam mana kita nak kata? Alhamdulillah untuk baru-baru ni dapat anugerah pengarah, termasuk Ina kat sini. Semua ni datangnya daripada attitude, effort pelajar, keinginan diorang, dan minat. Saya rasa lebih kepada minat lah. Bila diorang ada minat ni, memang diorang akan buat sehabis baik lah dengan benda-benda macam ni. Selain daripada tu, saya rasa bila diorang macam ni pun
diorang ni banyak dibantu dengan pensyarah-pensyarah yang supportif. Saya tak payah cakap pensyarah lah, dalam KKPN ni daripada pensyarah ke staff ke naik sampai ke timbalan pengarah ke pengarah sangat supportif. So bila pelajar nak buat apa pun dalam ni dia sangat confident. Kerana mendapat sokongan dari banyak-banyak pihak. Betul. Ina rasa sebagai pemegang anugerah pengarah tiga SEM ke? Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, subhanallah. Buat apa ya? Belajar je ke? Kalau orang tak tanya juga. macam tu. Okey. Saya daripada sokongan daripada pensyarah. Macam Encik Fagul cakap, bukan saja pensyarah SPA, pensyarah di kolej macam Puan Rafidah juga. Oh, saya. Encik Azizul, pengarah. Dia macam dalam saya punya sekeliling tu bagi saya nakkan anugerah pengarah tu macam orang dia tak terlibat. Tapi macam saya nak berusaha dapatkan tu untuk bagi itulah kejayaan yang saya nak bagi hadiah untuk dorang. Kan. So maksudnya selain daripada menganjurkan event yang happening, nak juga contribute kepada kecemerlangan. Ya, betul. Kan. Jadi kita cakap pelajar event ni adalah umpama permata yang sudah pun bersinar tapi digilap lagi di Kolej Komuniti Pasir Salak. Betul. Kan. Ada yang cakap ni, bukan senang nak pegang drone. Kalau saya orang yang hanya tengok drone dekat awan tu, saya kata memang saya tak pegang drone pun. Jadi Cik Fakrul, cuba cerita macam mana basically nak mengendalikan drone tu, apa benda yang orang buat dengan drone ni? Okey. Drone ni menarik. Sebenarnya dia dah jadi trend terkini sebenarnya sebab saya yakin tak semua tempat lagi yang menyediakan ataupun ada drone ni untuk diexpose kepada student untuk kita pegang. Jadi kalau komuniti ni kita ada benda ni. Kalau komuniti Pasir Salak kita ada. Saya betulkan sekali kalau komuniti Pasir Salak. Kolej Komuniti Pasir Salak kita betulkan. Kita ada dan kita bagi peluang untuk pelajar cuba dan belajar sebab benda ni memerlukan certain skills dan technical yang kita perlu belajar lah. Betul lah, kita nak apungkan benda tu adalah yang ada jisim dan berat. Macam ni kita nak pastikan dia terapung dengan selamat dan mendarat dengan selamat. Sebab lagi satu dah jadi trend nak ambil gambar ke video ke menggunakan drone ni satu benda yang lagi menarik. Kita dapat view yang lagi cantik. Yang lagi cantik. Dari perspektif yang tinggi lah. Maknanya kalau kita ada event, kita boleh ambil daripada atas. Menarik lah benda ni. Betul. Lepas tu ada juga yang tadi kami dah ke Pangkor. Yang ni dah tadi kan? Ya. Ke Pangkor tu, apa lagi yang menarik di Pangkor tu? Kami dapat macam sebelum ni dekat kolej saja. Jadi kami ambil peluang untuk keluar untuk bergambar di buat satu acara tu di dalam lautan. Cabaran kat kami untuk pensyarah bagi cabaran untuk kami explore dalam laut, bergambar dengan ikan-ikan kat situ, berkomunikasi dengan pengurus penginapan kami kat situ. Pengalaman yang sangat berharga lah. Betul. Kita cakap pergi ke Pangkor, kita ada event. Bila pergi keluar tu kita akan cakap tentang bajet lah kan. Betul. Macam mana Enna uruskan bajet, dapat allowance pelajar, dapat macam mana uruskan bajet personal lah. Yang ni kita nak cakap, kita nak share kan dengan kita punya pendengar. Macam mana uruskan bajet untuk event-event yang banyak di luar lah. Kami dari segi bajet kami akan berurusan, kami akan macam ada AJK yang akan uruskan bajet sesuatu majlis. Jadi kami akan buat satu meeting untuk kira kos dari penginapan, pengangkutan, perjalanan kami, makan minum untuk melakukan acara tu. Untuk melaksanakan event tu. Macam mana pula dengan bajet personal? Bajet personal dari bajet personal tu keluar untuk beli barang-barang yang kami nak bawa balik keperluan peribadi. Keperluan peribadi kami sendiri nak ke sana dan balik, macam beli coklat untuk hadiah kepada pensyarah lain kat sini ke. Okey, Cik Fakrul, masih lagi tentang bajet. Ibu bapa memang ada kerisauan kan. Anak-anak bila pergi belajar, mereka akan melibatkan ROI lah, return of investment. Jadi bila event ni memang banyak keluar. Macam mana Cik Fakrul nak menyatakan bahawa ini event program yang memang semua bajet kita masukkan dalam PDP. Lepas tu macam mana kita nak bagi tahu kat pelajar, korang kena pandai arrangekan duit peribadi. Macam mana Cik Fakrul rasa? Okey, itu pun menarik juga soalan tu sebenarnya. Kan?
Okay, untuk pengatur sebenarnya untuk SPA ni kita memang selalu dapat peruntukan khas setiap semester. Okey. Jadi pelajar menggunakan diorang punya peruntukan diorang sendiri ni, bajet diorang sendiri ni pun based on personal penggunaan diorang je. Kalau diorang rasa nak tambah benda ni untuk menarik, biasanya pengguna pelajar lah. Tapi biasanya kita advise benda ni tak melebihi bajet. Kena mengikut keutamaan. Betul, keutamaan. Maknanya kalau dalam program makan nasi lemak, diorang nak makan breakfast kat McD. Itu bajet sendirilah. Betul. Kan? Okey, lagi macam mana lagi? Dan biasanya dalam sajak-sajak pengenalan acara, pancangan acara, kita memang dah latih. Kita ada ajar macam mana nak menggunakan kebutuhan bajet yang kita ada untuk majlis mengikut kesesuaian. Tapi sebenarnya suksesnya sebuah event tu bila kita dapat mengatakan sebuah event dengan bajet yang rendah lah, lagi rendah lagi sukses sebenarnya. Sebab betul. kita boleh manage benda tu dengan baik. Tapi macam saya cakap lah, kita pun kat sini kita tak ada pun memaksa atau menyuruh pelajar menggunakan bajet sendiri kan. Biasanya pelajar ni dia inisiatif diorang je. Dengan inisiatif sendiri. Diorang tinggal, cik saya beli sendiri lah duit ni. Kita tak ada, kita memang dah ada sedia kan. Cuma dia pula rasa dia rasa macam nak advance. Okey. Dia pula pergi belakang hidup sendiri. Yang ni mungkin datang dengan semangat, Ina. Macam mana? Ya, betul. Macam mana nak dapat semangat tu? Dia macam excited kita nak buat sesuatu perkara yang lain yang tak pernah buat. Macam saya pergi ke Pangkul tu, saya beli sendiri kasut untuk masuk dalam laut tu. Jadi jadi tak perlu guna duit yang ada, tapi saya nak guna sendiri sebab saya nak explore dari dalam juga. Maknanya kita dah ada dah. Nak pelajar nak capai, memang pensyarah dah ada dah bagi tahu apa yang perlu dicapai. Tapi keinginan mereka nak tercapai yang lebih daripada yang sepatutnya kan. Menariklah. Macam mana pensyarah boleh wujudkan rasa ni? Saya nak lebih lagi. Dia dari sifat keinginan, nak jiwa tu. Keinginan nak lebih lagi. Lebih lagi daripada yang sepatutnya. Macam mana? Saya 44 tahun ni macam tak berapa ingin sangat. Macam Fakrul rasa macam mana? Salah satu faktor saya rasa diorang ni ada personal development yang diorang nak buat. Okey, personal development. Dan diorang dan kami pun macam nak bagi satu ruang yang supaya mereka selesa juga dengan kita. Kadang bila mereka ada masalah pun diorang akan datang kat kita, cik, saya rasa saya tak boleh buat macam ni, cik rasa macam mana? Diorang bertanya opinion kita. Betul. Pula diorang keinginan tu diorang ada, diorang senang nak capai dekat kita kan. Tu salah satu sebab jugalah yang mana saya dan pensyarah-pensyarah lain pun kita terbuka mendengar kalau saya rasa tak boleh nak achieve. Tak apa, kita akan advise. Tak boleh ni kita cuba cara lain kan. Sebab ini pensyarah baju biru yang menjadi kegemaran. Ena, komen sikit. Bukan saja Encik Fakrul, malah kita ada 5 lagi pensyarah menjadi kegemaran semua pelajar sebenarnya. Nampak? Yang tu kita kalah lah. Kalau saya bukan orang hospitality, saya orang sains dan teknologi. Kami punya ni adalah fact, fakta, kebenaran. Yang tu lah kan. So kalah lah kat situ untuk pensyarah-pensyarah lain. So kepada pelajar-pelajar yang berhasrat untuk melanjutkan pengajian dalam bidang sijil pengendalian acara, apa komen Cik Fakrul? Pada yang berhasrat, pertama sekali pada yang tak ada rezeki ke mana-mana, sebenarnya kita dekat UPU online. Betul. Kita dekat sini kita membuka peluang yang seluas-luasnya untuk awak semua untuk teruskan pengajian di sini. Sebab di sini kita dia macam ibarat kita bagi peluang kedua. Peluang kedua untuk kita majukan diri kita masing-masing. Di mana kita kat sini kita memang akan latih. Di mana sini kita memang akan latih lah. Akan latih. Daripada apa, kediri self development sendiri dan juga pengetahuan orang dalam event. Okey, itu kita kata kita nak ajak orang yang baru masuk dalam ni. Bagaimana pula, sudah berapa lama Cik Fakrul pegang sebagai ketua program? Apa pengalaman-pengalaman ataupun cerita-cerita event spa sijil pengendalian acara ni di industri? Macam mana? Macam mana event di industri? Cerita-cerita tentang event di industri. Cerita-cerita event di industri ni sebenarnya satu yang menyeronokkan. Dalam masa yang sama dia mencabar. Sebab kita berurusan dengan pelbagai lapisan masyarakat. Betul. Kita banyak berurusan
dan kita perlu mengikut kehendak-kehendak klien dengan orang kita berurusan. Yang itu memang menduga kesabaran. Betul. Lagi? Sangat menduga. Dan memang tak cukup rehat. Benda ni tak cukup rehat. Tapi pulangannya amat memuaskan. Amat memuaskan. Bagaimana pula event dan teknologi? Kalau di industri sekarang kan kita dah banyak teknologi. Bagaimana kita rasa pelajar kita boleh sesuaikan diri dengan teknologi yang ada di dalam industri? Betul. Okey. Lagi-lagi sekarang, masa-masa sekarang ni, event dan teknologi sangat dekat. Sangat dekat dan sangat related, dan banyak juga teknologi baru. Lagi sekarang kita dah mula kepada virtual event. Okey, virtual event, betul. Dan di sini kita tak terlepas pun. Memang kita ada ikut kursus juga yang apa yang berubah kat luar sana, kat sini kita akan bawa juga. Kalau kat luar kita buat event secara virtual, secara live, kita menggunakan OBS. Dekat sini pun kita takkan terlepas. Kita takkan, pelajar-pelajar ini belajar betul, untuk kita buat. Memang akan belajar. So sangat menarik Diorang lah. akan create studio sendiri untuk diorang buat live. Memang benda ni memang ada kat sini. So Ena rasa bagaimana peluang kejayaan Ena apabila tamat nanti? Saya akan sambung ke diploma. Ya. Okay. Mungkin akan sambung ke degree untuk dapatkan lagi pengalaman dan pelajaran supaya nanti kerjaya saya mungkin ke arah pensyarah ataupun ke company yang lebih besar. So maknanya apa peluang-peluang kerjaya bagi pelajar-pelajar lepasan sijil pengendalian acara, Cik Fakrul? Okey. Bila kita bercakap pasal peluang kerjaya ni, sebenarnya ni adalah antara soalan yang paling panas lah. Paling panas. Betul. Sebab kita akan tengok outcome-nya apa. Parents akan tanya. Sebab kita tak ada produk nak ditunjuk. So produknya adalah berdiri daripada diri pelajar yang masuk SP ni. Sebenarnya peluang ni sangat banyak. Antaranya adalah floor manager, sales manager. Kita susah dengar, kita takkan jumpa pun. Mencari floor manager, sales manager, tak ada pun. Tak ada. Sebenarnya itu adalah yang paling kita tengah cari sekarang. Kat industri memang tengah cari floor manager, sales manager. Di mana yang mana yang kalau siapa tengok dekat live, kalau nampak ada orang busy pakai headphone tu, yang duk kulu-kulu, itu sales manager. Itu stage manager. Dia bukan menyebut dekat stage tu nak interfere. Bukan suka-suka yang buat ketas tu kan. Itu memang tengah high demand lah. Itu satu. Yang kedua, wedding planner. Wedding planner ni orang cakap senang lah nak jadi wedding planner, kau arrange je lah wedding kan. Sebenarnya tak. Sebab apa yang saya nampak dekat sini, pelajar saya selepas dia masuk SPA, contohlah dia pergi satu kenduri tu, dia balik, dia cakap kat saya, "Cik, ni saya nak bezakan pelajar SPA dengan orang lain." Dia akan cakap, "Cik, seat tu sempit, so tadi ada pakcik kursi roda tak boleh masuk." Itu beza. Diorang tahu keperluan untuk setiap lapisan masyarakat bagi satu-satu event. Betul. So dia boleh jadi wedding planner yang efektif lah. Betul lah. Dia boleh nampak memudahkan orang lain. Dia tahu sound of Papua dekat dengan pengantin kan, dia tahu. Di sini tu salah satu lah. Lagi satu, sound technician. Dia boleh jaga. Di sini kita dah ajar juga melalui subjek fasiliti acara. Dia baru belajar fasiliti acara di semester 3. Caterer pun boleh, related juga, sangat related. Itu antara peluang-peluang kerjaya yang paling saya rasa dalam top. Itu yang pertama lah, caterer lah. Yang kalau pada yang bertanya-tanya, sebab dia susah nak cari. Bila kita cari dekat job street apa semua kan. Okey, antara bahagian-bahagian adalah corporate com lah. Corporate communication. Dia tak ada nama event, tapi corporate com tu mencari orang event. Corporate com dan corporate communication. So siapa-siapa yang macam ragu-ragu nak pergi ke bidang pengendalian acara ni, masa depan adalah di corporate communication. Betul. Yang tu satu. Lepas tu setakat kenduri kahwin tu memang tiap-tiap minggu kita dapat invitation untuk pergi ke kenduri. Tapi kita boleh jadi event planner yang lebih berkesan. Betul. Okey, saya juga nak highlight dekat sini ya. Kita punya college ada 4 program. Program CJ Teknologi Maklumat sudah pun penuh, tapi ada 3 lagi program yang masih kita tawarkan untuk yang sudah dapat tawaran di UPU online. Semua yang dapat tawaran, yang baru nak memohon tawaran ataupun yang dah memohon tapi tak tahu dapat ke tak, boleh buat semakan di e-semakan Polisisi. Type je e-semakan Polisisi, akan keluar link. Dekat link tu masukkan nombor IC. Lepas tu klik dekat setuju terima. Ataupun yang dapat tawaran tapi tak nak program yang diingini, okey,
Yang tu yang berlaku baru hari ni. Dapat program CJ Pemprosesan Makanan, dia nak CJ Pengendalian Acara. Pergi dekat situ ataupun terus hubungi abang pengambilan kita di 013-987-1971. Abang pengambilan kita ni, dipanggil abang sebab muda tapi tak muda sangat. Bila kita panggil abang ni sebab abang pengambilan akan bantu kita untuk kita buat adjustment daripada program yang kita dapat tapi kita tak nak ke program yang kita nak selagi ada tempat kosong. So, kata-kata akhir Cik Fakrul untuk sesi kita hari ini. Kata-kata akhir jangan ragu-ragu, jemput untuk menyertai kami di CJ Pengendalian Acara, di mana di sini kami menyediakan pelbagai peluang untuk belajar, pelbagai pengalaman, satu proses pembelajaran yang adventurous. So pada yang berminat tu bolehlah sertai kami di Sijil Pengendalian Acara di Kolej Komuniti Pasir Salak. Satu-satunya kolej komuniti yang menawarkan program tersebut di Malaysia. Ena, jom semua sertai Sijil Pengendalian Acara untuk explore apa lagi menarik kat sini. Jadi jangan lepaskan peluang, isi sebelum penuh. Mari semua. Tempat terhad. Ya, tempat terhad. So, setakat ini yang kita akan bersama. Sekali lagi saya nak war-warkan, tolong buat semakan, DE semakan. Kalau tak dapat tempat yang diingini, boleh hubungi abang pengambilan kita di 013-987-1971. So, kekal untuk podcast Kolej Komuniti Pasir Salak terutamanya, dan kekal juga di media sosial kita terutamanya di TikTok untuk dapatkan lebih maklumat terkini bagi sesi pengambilan sesi 1 2023-2024. Jumpa lagi di sesi podcast yang akan datang.